Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan insya-Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Marilah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك Ya Arhamar Rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan kepimpinan surau ini. Seterusnya tuan-tuan haji, tuan-tuan muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat saudara yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah kita dipisahkan oleh peraturan PKP selama lebih kurang 5 bulan. Buat kali pertamanya pada malam ni kita diberi kesempatan untuk menyambung semula perbincangan kita dalam kitab Permata Ilmu Tauhid ini secara bersemuka, walaupun sebelum ini 2 kali atau 3 kali kita berkesempatan melalui majlis ilmu secara maya, dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan kita di halaman 39. Masih lagi dalam membicarakan tajuk yang berkaitan dengan soal taklif. Ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak di neraka, ma'rifah, wajib, jaiz dan mumtani'. Ini di antara tajuk yang ke-10 daripada susunan kitab ini. Ya, kalau sebelum ini telah pun kita bincangkan sedikit mukaddimah dalam tajuk ini untuk membicarakan tentang hukum taklif, yakni sesuatu perkara yang menjadi tuntutan yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap individu Islam yang memenuhi syarat sebagai orang yang dipertanggungjawabkan dengan sesuatu perintah ataupun sesuatu larangan untuk mereka menunaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya
atau untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah maupun baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang dikatakan sebagai hukum taklif yang perlu untuk dipahami oleh setiap individu Islam yang mengaku sebagai seorang yang menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan, kita sambung terus di halaman 39 itu dalam perenggan yang ketiga. Maka menurut taklifan yang pertama dan dialah yang kuat menjadi taklif, iaitu itu terbatas pada wajib dan haram saja, bukan kepada perkara sunat, makruh dan mubah, kerana tidak ada pengharusan pada ketiganya. Jadi dalam hukum taklif itu nanti kita akan dipecahkan kepada ke hukum itu kepada dua. Satu yang disebut sebagai hukum taklif, yang kedua disebut sebagai hukum wad'iyah. Dalam hukum taklif itu ada 5, seperti yang biasa kita tahu tentang ada perkara yang wajib, ada perkara yang haram, ada perkara yang sunat, ada perkara yang makruh, ada perkara yang harus. Jadi dalam pandangan yang menyatakan hukum taklif ini, kata sebahagian dari kalangan para ulama kata hukumnya itu bukan dibagi pada 5, cukup dengan 2. Satu yang dikatakan wajib, perintah kena buat. Yang keduanya benda haram yang kena ditinggalkan. Sudah memadai dah sebagai satu hukum yang perlu dipatuhi oleh setiap individu Islam. Kalaulah ia merupakan perintah, wajiblah buat. Kalau ia merupakan benda yang dilarang, haram, dalam perkara yang dikategorikan haram, wajib ditinggalkan, perlu ditinggalkan. Ini pendapat yang pertama dalam membahaskan perkara tersebut. Sedangkan menurut taklifan yang kedua pula, ta'rifan yang kedua pula, jadilah taklif itu mencakupi pada apa-apa yang selain daripada mubah kerana tidak ada tuntutan padanya. Dengan demikian, mubah itu bukanlah taklif menurut 2 takrif di atas. Ya, mubah ni benda yang harus. Nak buat boleh, tak buat pun tak menjadi kesalahan. Benda yang menjadi keharusan semata-mata. Kalau dikatakan bagaimana boleh terjadi seperti ini, sedangkan ada perkataan ulama yang menyebutkan bahawa hukum-hukum syarak itu ada 10. Di sinilah yang dibahaskan secara khusus oleh ulama usul fiqh, ya, dalam meletakkan hukum dalam agama ini, dalam peraturan agama dibahagi kepada 10 hukum. Dan di sanalah mereka membahaskan 10 hukum tu pecah 2. Di bawah orang kata 2 cabang, satu yang disebut sebagai hukum wad'iyah, yang kedua disebut sebagai hukum taklifiyah. Ini ulama-ulama usul fiqh membahaskan dalam soal hukum kepada seseorang individu Islam, kena tahu dalam hidupnya ada 10 cabang hukum. Daripada 2 cabang yang utama, pertama disebut sebagai hukum wad'iyah, dan yang keduanya disebut sebagai hukum taklifiyah. Apakah yang dikatakan hukum wad'iyah? Yakni kitabullah Ta'ala yang berhubung dengan penjadian sesuatu, sebagai yang disebutkan ada hukum sebab, ada dikatakan sebagai syarat, ada disebutkan sebagai mani' tegahan, ada disebutkan sebagai sahih, ataupun disebutkan sebagai fasid ataupun batal. Jadi sebagai contohlah tuan-tuan dan hati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib sebentar tadi menunaikan solat maghrib. Apa sebab wajib? Masuk waktu maghrib. Jadi sebab itulah wajib tunaikan solat maghrib. Kalau belum masuk waktu, wajib tak? Tak wajib. Jadi tak ada sebab nak mendirikan solat maghrib sebentar tadi. Katakanlah baru pukul 6.50, belum masuk waktu maghrib. Wajib tak untuk solat maghrib? Bahkan sesiapa yang mendirikan solat dengan niat solat maghrib, haram kepada dia untuk melakukan. Ini yang dikatakan sebagai ada sebab, ada syarat. Syarat seseorang itu diwajibkan dia itu menunaikan solat maghrib sebagai contoh, maka syarat dia sebagai orang Islam. Syarat dia suci, bersih daripada najis, daripada hadas. Syarat dia kena menghadap ke arah kiblat. Ini antara dalam perbahasan apa yang dikatakan sesuatu perkara itu dibuat dengan adanya syarat.
Ya, begitulah mani', tegahan. Ya, apa yang menegah sesuatu itu daripada seseorang tadi, sebagai contoh menunaikan solat maghrib, yang menegah dia belum masuk waktu, yang menegah dia tak menutup aurat, yang menegah dia dari menunaikan solat maghrib itu tak boleh solat maghrib dengan menunjukkan dengan cara menunaikan solat maghrib arah membelakangkan kiblat tanpa sebab musabab yang membenarkan keadaan itu boleh dilakukan. Maka ini yang dikatakan dalam hukum tu ada benda yang ditegah. Ya, begitulah yang dikatakan sahih. Sembahyang tu jadi sah, ataupun sebaliknya bagaimana memenuhi rukun, memenuhi syarat, maka sahlah apa yang dilakukan oleh seseorang. Ya, kalau solat maghrib tadi syaratnya mesti 3 rakaat. Ya, maka penuh syaratnya itu mesti melengkapkan 13 rukun dalam solat maghrib berkenaan. Itu sebagai contohlah. Jadi solat tu menjadi sahih, menjadi sah. Manakala fasid, batal. Maka mana-mana amalan yang dilakukan yang membelakangkan syariat dan sunnah baginda, maka tertolaklah sesuatu amalan tersebut, tidak dikira sebagai ibadah. Contoh lain tuan-tuan, seseorang itu wajib kepada seorang Islam itu menunaikan puasa. Ya, kita tahu apakah yang menjadi kewajipan puasa Ramadan, kerana dah masuk bulan Ramadan. Maka apabila masuk saja 1 Ramadan, wajib untuk orang Islam yang memenuhi syarat untuk menunaikan kewajipan menunaikan puasa dalam bulan Ramadan. Begitulah contoh-contoh lainlah yang terdekat dengan kita ini. Bagi orang yang berkeupayaan untuk menunaikan haji, maka wajib untuk menunaikan haji dengan memenuhi syaratnya. Apa sebabnya? Dah pun masuk musim haji, syaratnya cukup dari sudut keupayaan, keuangan, keselamatan dan seumpamanya. Itulah contoh-contoh apa yang dikatakan sebab, syarat, tegahan, sah ataupun batalnya sesuatu amalan yang termasuk dalam hukum wad'i. Manakala cabang yang kedua disebutkan sebagai hukum taklifi, ya, yang juga merangkumi di sana dalam hukum taklifi ada 5 perkara yang termasuk di dalam hukum taklifi yang diistilahkan sebagai wajib, haram, sunat, makruh, harus. Yang ini ataupun disebut sebagai mubah. Jadi kalau yang ini berlaku sesuatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, solat, puasa, zakat, haji, maka ia menjadi sesuatu yang wajib ditunaikan. Ya. Manakala benda yang haram, jelas benda-benda yang ditegak oleh Allah, arak, judi, zina dan seumpamanya, ini haram. Benda yang sunat seperti solat sunat, puasa sunat, sedekah sunat dan seumpamanya. Benda yang makruh, benda-benda yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti makanan yang mengeluarkan bau yang tak senang bagi orang yang memakan, seperti petai dan seumpamanya, maka ia benda adalah sesuatu benda yang makruh. Manakala yang harus, sesuatu yang nak dibuat dia mendatangkan pahala, kalau tak dilakukan perkara tersebut tidak mendatangkan bebanan dosa kepada seseorang. Yang ni harus ataupun mubah. Ya, bolehlah ambillah apa-apa contoh yang sesuatu hukum itu seperti yang kita sedia maklum, ia termasuk dalam sama ada hukum wajib, hukum haram, hukum sunat, hukum makruh ataupun hukum harus dalam sesuatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh-contoh lainlah seperti kalaulah kita katakan dalam ibadat solat pun umpamanya, wajib bagi kita menunaikan solat apabila sampai masa waktunya. Di dalam waktu-waktu solat tersebut sehari semalam ada 5 waktu yang telah pun Allah letakkan dia sebagai waktu wajib untuk ditunaikan. Ada ketikanya dalam 24 jam itu Allah meletakkan waktu haram untuk mendirikan solat sunat, seperti selepas subuh, tengah-tengah matahari yang berada di tengah-tengah kepala, dan selepas asar. Benda itu adalah termasuk dalam hukum haram menunaikan solat sunat sebagai contoh. Ya, manakala makruh apabila banyak menggerakkan anggota yang kecil,
seperti menggaru-garu di badan, sehingga hilang sesuatu penumpuan fokus kehusyukan dalam solat. Jadi pergerakan anggota kecil itu termasuk dalam perkara yang dimakruhkan, yang dibenci. Begitulah dalam perkara-perkara yang dikatakan yang sunat, maka dalam membaca tasbih sebaik-baiknya dilakukan melebihi 3 kali. Begitulah seterusnya dalam perkara-perkara sunat di dalam solat. Itu contoh-contohlah tuan-tuan, nak menjelaskan apa yang kita buat dalam amal ibadat kita, ada padanya 10 hukum itu. Ada hukum wajib, hukum haram, hukum sunat, hukum makruh, hukum harus. Ada sebab, ada syarat, ada perkara yang disebutkan sebagai mani', tegahan, sah dan batal. Itulah perkara-perkara yang dikatakan sesuatu yang Allah perintah ataupun yang dilarang oleh Allah, tertakluk di bawahnya ada 10 hukum yang berkaitan dengan perintah atau tegahan berkenaan. Seterusnya maka dijawablah bahawa yang demikian itu adalah taglib, yakni memenangkan sesuatu atas yang lainnya sehingga disebutkan semuanya, atau bahawa yang dimaksudkan dengan keadaannya sebagai taklifiyah, sebagai hukum yang dipertanggungjawabkan, adalah bahawa dia, yakni hukum-hukum yang 5 itu tidaklah berhubungan kecuali dengan yang mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan dengan hukuman berkenaan, dengan perintah berkenaan, sebagaimana yang ditegaskan di kalangan para ulama dalam ilmu usul fiqh. Orang yang mukallaf ataupun syarat-syarat orang yang mukallaf, orang yang taklif itu ada 4. Yang pertama, seseorang itu mesti berakal. Kalau masih kanak-kanak, belum balik, seorang itu mesti balik. Seorang itu apabila dia telah pun mencapai hukum umur balignya, bagi seorang lelaki, seperti yang kita sedia maklum dari hukum fiqh, orang lelaki yang di antara umur 13 hingga 15 tahun, maka apabila dia bermimpi, dalam keadaan ia bermimpi itu, maka telah pun dipertanggungjawabkan ke atasnya untuk menunaikan hukum wad'i dan hukum taklifi ini. Ya, bagi seorang anak-anak perempuan, apabila dia telah keluar darah haid antara umur 10 hingga 12 tahun, itu yang menjadi kebiasaan kelaziman. Kalau ditakdirkan seorang kanak lelaki yang dah mencapai umur 16 tahun, 17 tahun, masih belum bermimpi, adakah dia tidak lagi sebagai orang yang dianggap balik? Dia kena mengambil hukum kelaziman. Majoritinya umur maksimum berapa tahun hukum balik seorang kanak-kanak lelaki? 15 tahun. Maka apabila dia dah mencapai umur 15 tahun, walaupun tidak ada tanda-tanda seperti bermimpi itu, sehingga menyebabkan terkeluar air maninya, maka walaupun tak bermimpi, dah mencapai umur 16 tahun sebagai contoh, maka secara hukumnya yang lazim, ia telah pun dikategorikan balik. Begitulah seorang kanak-kanak perempuan yang dah mencapai umur 14 tahun, masih belum ada datang haid, maka kelaziman seorang kanak-kanak itu umur berapa tahun yang menjadi kelaziman? Antara umur 10 hingga katalah 13 tahun. Dia dah mencapai umur 14 tahun, maka dah dikategorikan sebagai hukum balik bagi seorang kanak-kanak berkenaan. Cuma hukum yang dikatakan keluar air mani dan darah haid itu sebagai kebiasaan. Hukum kebiasaan yang ada pada seseorang kanak-kanak lelaki ataupun perempuan. Begitulah syarat yang kedua. Seseorang itu telah pun dipertanggungjawabkan ke atasnya hukum wad'i ataupun hukum taklifi itu. Yang keduanya apabila berakal, waras akalnya, siuman dia waras, maka kalau ditakdirkan ketika dia masih lagi berada di kanak-kanak, dalam umur kanak-kanak dan terencat akalnya, mungkin istilahnya seperti Down syndrome, maka dia tidak memiliki hukum taklifi. Tak ada hukum wajib, haram, harus, sunat kepadanya. Tak ada hukum untuknya syarat
sahih, batal, manik, dah tak ada untuknya. Jadi kalaulah dia telah memenuhi syarat yang kedua, maka ia memiliki hukum taklifi dan hukum wad'i ke atasnya. Syarat taklif yang ketiga, sampai dakwah. Maksud sampai dakwah ni maknanya Islam sampai kepadanya. Seruan Nabi, seruan Rasul sampai kepadanya, sehingga dia menjadi orang Islam. Sama ada dakwah yang dikatakan itu sampai kepadanya kerana didakwah oleh Nabi Adam AS, sejak daripada Nabi Adam, jika Allah takdirkan ada lagi umat yang hidup yang daripada zaman Nabi Adam tu hidup sampai zaman sekarang, kalau ditakdirkan begitu, maka dia telah sampai dakwah. Hukum taklifi wajib ke atasnya. Cuma kita ambil hukum kelaziman, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tak ajaran Islam kepada mereka. Ya, tak kira dengan apa pun cara pada waktu sekarang, sama ada ajaran Islam, dakwah Islam sampai kepadanya secara bersemuka ataupun secara maya melalui media elektronik ke media apa pun yang ada, dia tahu tentang ada ajaran Islam itu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kategori itu sampai dakwah kepadanya. Ya. Dan yang keempat, sempurna panca inderanya. Maksud sempurna panca inderanya, perkara yang utama kepada panca indera manusia ini, mata, telinga, mulut. Jika ditakdirkan tiga panca indera ni yang cacat, yang kurang satu saja, maka masih wajib lagi. Ada hukum wajib kepadanya, ada hukum haram kepadanya, ada hukum sunat kepadanya, ada hukum harus, dan begitulah hukum makruh ke atasnya. Contoh, seseorang yang ditakdirkan buta matanya, dia dah baligh, dia dah berakal, dia Islam, wajib tak puasa? Wajib. Yang kurang kepadanya hanya mata. Telinga masih berfungsi, mulut masih berfungsi. Atau dia hanya sekadar bisu, matanya berfungsi, telinganya berfungsi, puasa wajib tak? Wajib. Benda yang diperintah wajib tak tunai? Wajib ditunai. Benda yang dilarang wajib ditinggalkan tak? Atau haram dilakukan tak? Haram untuk ia lakukan. Kena dia jauhkan daripada benda yang diharamkan. Begitulah seterusnya. Ya, jika ditakdirkan, tapi jarang terjadi dan berlaku. Daripada tiga panca indera yang besar ini, dua daripada tiga itu terjadi. Contoh, bisu mulutnya, buta matanya, ya, maka macam mana nak memastikan seseorang itu dapat melakukan sebagai satu petunjuk yang ia tahu apa yang disampaikan tentang Islam itu? Ya, hilang perkara yang besar. Kalau orang yang bisu mulutnya tapi mata dan telinga masih berfungsi, maka dia boleh melihat sesuatu dan dia boleh mendengar. Tapi kalau dua daripada tiga panca indera ini itu terhalang untuk dia memperoleh sesuatu maklumat, info, maka pada saat dan ketika itu tidak ada hukum taklifi ke atasnya. Dan ini adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat jarang terjadi. Yang Allah biasa ambil satu daripada tiga nikmat panca indera berkenaan. Cuma kebetulan tahun lepas saya dipahamkan ada juga di kalangan pelajar OKU, anak-anak kurang upaya yang ditakdirkan Allah ujinya dengan ujian tidak mendengar dan buta matanya. Dahlah tak dengar, buta mata. Macam mana dia nak mendapatkan sesuatu maklumat? Nak melihat, mata tak boleh. Nak mendengar sesuatu, telinga ditakdirkan pekak. Dan perkara ini memang terlalu
jarang terjadi. Pada saat itu kebetulan saya berada dalam musyawarah itu, maka ketua pengarah menyatakan, kalau orang macam ni mereka mana Ustaz dari sudut hukumnya, maka kita menjelaskan sebagai seorang Islam, apabila pun terangkat dua panca indera besarnya, maka tidak ada hukum wajib, haram, sunat, makruh ataupun harus kepadanya. Yang ni jarang berlaku walaupun ada, ya. Maknanya kalau manusia ni hanya Allah tarik satu nikmat saja, hukum taklifi dan wadai ke atasnya masih berlaku ke atasnya. Seterusnya, maka mukallaf itu adalah orang yang baligh lagi berakal, yang telah sampai padanya dakwah serta sempurna inderanya. Maksud sempurna tadi seperti saya sebut awal tadilah, mesti kena dua daripada tiga nikmat panca indera itu dirada. Kalau hilang dua daripada tiga, dah tak dikategorikan sebagai orang yang menerima hukum taklifi dan wadai. Maksud syarat taklif ni tuan-tuan, empat-empat ni kena ada. Ada baligh, berakal, sampai dakwah Islam dan sempurna panca indera. Kalau salah satu tercabut, tak ada hukum taklifi juga. Empat-empat ni kena lengkap melengkapi, saling berhubung kait. Dia bukan satu dari empat. Kalau dibalik tapi dia tak berakal, ada sampai dakwah sempurna panca inderanya, juga belum lengkap sebagai hukum, syarat hukum taklifi itu, ya. Jadi kena keempat-empatnya itu kena ada pada diri seseorang. Dan mukallaf yang seperti ini adalah pada manusia. Adapun pada jin, maka semua mereka adalah mukallaf dari asal penciptanya, maka taklifnya mereka itu tidaklah tergantung kepada keadaan baligh. Ini pandangan di kalangan para ulama. 4 syarat tadi untuk manusia. Untuk jin terpakai tak? Tak. Untuk jin tak terpakai. Dia apabila diciptakan, terus hukum taklif ke atasnya berlaku. Sebab tu Islam ini wajib dipatuhi, diamalkan. Benda yang wajib ditunaikan oleh manusia dan jin. Sebagaimana yang kita sedia maklum, ayat yang Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mereka itu untuk beramal ibadat kepadaku. Ini Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat. Nak menegaskan hukum taklif, wad'i dan taklifi itu ke atas manusia dan jin adalah sesuatu yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk manusia 4 syarat tadi kena lengkap. Manakala untuk kumpulan yang dikatakan makhluk bernama jin, tanpa memerlukan 4 syarat berkenaan. Ya. Dan mukallaf yang seperti ini itu adalah pada manusia. Adapun pada jin, maka semua mereka adalah mukallaf dari asal penciptanya, maka taklifnya mereka itu tidaklah bergantung kepada keadaan baligh. Penyebutan baligh mengecualikan anak kecil, sehingga tidaklah dia mukallaf. Seperti yang telah pun kita sebutkan tadi, lelaki taraf balighnya, kelazimannya berapa umurnya, dan perempuan pada kelaziman umurnya berapa. Namun begitu tuan-tuan, kelaziman ini boleh berubah apabila situasi keadaan semasa memerlukan kepada penelitian semula. Contoh, barangkali kanak-kanak dulu, saya diceritakan oleh orang tua dulu, dikatakan kalau dulu sepupu dia seumpama macam adik-beradik, umur belasan tahun, mandi di sungai, mandi sama sepupu lelaki dan perempuan, pada waktu itu dikatakan tidak ada apa perasaan pada waktu itu, walaupun umurnya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Waktu itu umur pada tahun 50-an, 60-an, mungkin tuan-tuan haji perkara ini boleh mengesahkan apa yang pernah orang tua cerita pada saya.
Tapi situasi yang seumpama itu sekarang tuan-tuan, untuk budak umur 6 tahun, 7 tahun, lelaki dan perempuan, dah tak boleh dia ambil hukum yang tu. Perkembangan semasa menjadikan kena dilihat bagaimana hukum kelaziman. Sebab tu kalau anak-anak umur 7 tahun, kanak-kanak, setakat apa yang pernah difahamkan kepada saya oleh pihak kaunselor dalam satu perbincangan yang melibatkan salah laku budak, kanak-kanak umur 7 tahun, 8 tahun dah tahu tentang soal seks. Nak katakan perubahan keadaan semasa dan pengaruh semasa mempengaruhi cara dan pemikiran mereka. Oleh itu saya melihat bahawa dari sudut hukum balik itu juga wajar dilihat mengikut situasi dalam keadaan semasa. Kalaulah kelaziman dulu bagi seorang kanak-kanak lelaki umur 13 hingga 15 tahun itu dikatakan balik. Tapi kalau ditakdirkan dalam saat sekarang dari sudut kematangan itu lebih cepat daripada itu, maka saat yang dikatakan balik itu kena juga perlu dilihat bagaimana umur untuk diukur baliknya seseorang. Sungguh tuan-tuan yang rahmati Allah, saya juga bercakap berdasarkan fakta. Apabila salah laku di kalangan kanak lelaki ataupun kanak-kanak perempuan ini umur bawah 12 tahun, jangan disangka mereka tak tahu tentang soal jantina masing-masing dan perbuatan yang menghubungkan lelaki dan perempuan. Kerana ada kes-kes tertentu yang melibatkan umur budak, umur yang menakutkan kita umur 7 tahun, 8 tahun dah pun tahu perkara-perkara yang seumpama itu. Yang ni sesuatu perkara yang perlu kepada keperhatian ibu bapa dalam soal yang berkaitan hal ini. Sebab itulah dalam Islam juga telah pun meletakkan, walaupun telah pun dinyatakan umur 9 tahun dipisahkan tempat tidur adik-beradik lelaki dan perempuan. Barangkali dengan perkembangan semasa tak perlu tunggu 9 tahun. Seawal mungkin perlu dipisahkan, kena pisahkan. Ya, sebab tu dikatakan hukum Islam berkembang. Ya, kaedah asal tak dinafikan, itu kelaziman. Tapi kalau perkembangan semasa memerlukan kepada sesuatu pendapat, pandangan untuk supaya benda itu ditambah baik, jangan terjebak dalam perkara-perkara yang boleh menyebabkan salah laku, maka Islam mengizin, membenarkan sesuatu untuk menjadi yang dikatakan sazzuz zara'i, untuk mencegah itu, untuk dilakukan pencegahan lebih baik dari kita untuk mengubati sesuatu penyakit yang ada. Ya, itu kaedahlah yang diletakkan dalam Islam. Berbalik kepada perbincangan kita, ya. Jadi kanak-kanak yang masih kecil tidak dikatakan sebagai mukallaf kerana dia belum masuk zun baligh. Maka orang yang mati sebelum baligh, termasuklah orang yang selamat sekalipun dia anaknya orang kafir dan tidaklah ia diseksa sebab kekafirannya dan tidak pula sebab lainnya. Sebab tu bagi seorang kanak-kanak yang belum balik, walaupun dia lahir daripada ibu dan ayah yang bukan Islam, dia masih dikategorikan bersih, fitrah. Dia masih dikategorikan fitrah, bersih. Jadi dalam perbahasan itu di kalangan para ulama usuluddin menegaskan bagaimana keadaan kanak-kanak seperti ini di hari akhirat. Adakah di neraka ataupun di syurga? Maka mereka menyatakan oleh kerana mereka itu fitrah, suci, maka orang yang suci layak untuk memperoleh nikmat syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disepakati oleh ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi dalam perbahasan ini tuan-tuan nak juga kaitkan bagaimana seseorang yang dikategorikan balik, kalaulah dia meninggal dunia bukan Islam, lahir daripada ibu dan ayah bukan Islam, meninggal dunia selepas balik, maka hukum taklif berlaku ke atasnya. Apabila dia tak beriman kepada Allah dan tak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka
untuk mereka adalah hukuman yang seperti disepakati oleh para ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah, maka dihukum sebagai hukuman seksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeza halnya dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Imam Hanafi, di mana mereka berpendapat bahawa anak kecil yang berakal terkena taklif dengan iman kerana adanya akal, sedangkan akal itu sudah cukup menurut mereka. Katalah seorang kanak-kanak hukum kelazim, dia balik lelaki 13 tahun. Ya. Apabila melepas 13 tahun, barulah dikata balik, bukan kanak-kanak. Tapi ikut mazhab Imam Hanafi. Sekiranya kanak-kanak itu memiliki kepintaran akal untuk menjadikan dia dalam meletakkan keyakinan hidup, benarnya Islam, wujudnya Allah, benarnya Rasul, maka walaupun belum balik, pada saat dan ketika itu dia telah pun dikategorikan sebagai yang dipertanggungjawabkan untuknya menunaikan apa yang difardu dan meninggalkan apa yang diharamkan. Ya, sebagai contoh, kanak-kanak pintar, dia dah mumayyiz. Dalam Islam ada istilah mumayyiz, ada istilah baligh. Mumayyiz ni tuan-tuan, umur lazimnya 6-7 tahun, boleh membezakan benda elok, benda tak elok, benda baik, benda jahat. Itu dah dikategorikan mumayyiz. Macam anak-anak kita, apabila dia tengok najis ayam, dia pun sebut ini tai ayam. Dia dah boleh beza. Ya, apabila nak pegang benda-benda kotor, kotor, jijik, kotor, maknanya dia dah boleh beza. Itu yang disebutkan mumayyiz. Jika ditakdirkan umur 9 tahun dia memiliki kepintaran akalnya sama dan bahkan mungkin lebih daripada budak umur 13 tahun, 14 tahun, pada saat itu hukum solat wajib tak? Wajib. Kerana dia telah pun dikategorikan, telah pun mempunyai kehebatan akal sebagaimana orang yang telah balik ataupun lebih daripada orang yang balik. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. 3 mazhab yang lain masih lagi meletakkan kena balik tu. Tapi mazhab Abu Hanifah menegaskan kalau dia dah ada kecerdikan dia, tak payah tunggu baliknya. Tak payah, kalau lelaki sehingga keluar air mandinya, kalau perempuan haidnya, tak perlu tunggu. Kalau dia dah memiliki akal yang luar biasa itu, maka ia telah pun ada hukum wajib ke atasnya ataupun haram ke atasnya. Macam tadilah, ya, umur budak umur 7 tahun, 8 tahun, tapi tahu tentang jantina lelaki dan perempuan dan perasaan itu ada. Maknanya dia telah memiliki kecenderungan naluri macam budak yang dah balik, kanak-kanak yang dah balik. Pada saat dan ketika itu, wajib tak solat? Wajib. Wajib tak puasa? Wajib. Ikut mazhab Hanafi. Ikut mazhab Hanafi, tak tunggu balik, lihat akalnya. Itu ikut mazhab Hanafi. Namun saya nak jelaskan balik, ikut mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki, dia tertakluk kepada 4 syarat tadi. Ya, tertakluk pada 4 syarat tadi. Cuma sebagai satu pencambahan ilmu, maknanya kalau adalah kita tahu bahawa ada mazhab yang menyatakan anak saya walaupun umur 8 tahun, tapi bagi saya dia dah wajib dah untuk tunaikan solat. Maka kita tahu, oh dia ni mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, itu sebagai contohlah ya. Maka jika anak kecil itu mengiktikadkan, meyakini, ya, mempercayai iman atau kafir, jelaslah perkaranya, dia tahu iman, apa yang dikatakan iman, bagaimana orang yang dikatakan beriman, bagaimana kepercayaan orang yang beriman kepada kewujudan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, perkara-perkara yang gaib, dia tahu. Dia tahu nak membezakan orang Islam macam mana, orang beriman macam mana, orang kafir macam mana. Ya, walaupun belum balik,
dia telah pun memenuhi syarat sebagai orang yang memiliki hukum taklifi ke atasnya. Dan jika tidak mengiktikadkan salah satu dari keduanya, jadilah dia penghuni neraka kerana wajibnya iman dan dirinya dengan semata-mata akal. Ini mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau dia dah tahu membezakan iman dan kufur, tapi dia masih lagi tak nak mempercayai soal keimanan, ditakdirkan umur baru 10 tahun dah meninggal dunia. Ya, tadi kalau belum balik dia fitrah. Tapi yang ni ikut Imam Abu Hanifah tak perlu tunggu balik lah. Dia dah pun dah dikategorikan hukum taklifi. Kalau ditakdirkan mati, maknanya dia mendapat siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya penyebutan tentang berakal. Syarat yang kedua, mengecualikan orang gila, maka tidaklah orang yang gila itu dianggap sebagai mukallaf. Tuan-tuan, contoh dalam istilah kita yang disebutkan sebagai gila, yang disebutkan sawan babi. Saat ketika dia terkena penyakit sawan itu, akalnya tak waras. Pada saat itu tiada kewajipan taklifi kepadanya. Ya, katakanlah dia pada saat ketika dia kena pukul 6.30 petang, dia sembuh daripada sawan gila babinya itu pada pukul 10 malam. Contoh, maghrib dia tu wajib tak? Kerana waktu dia kena itu tak waras, tak wajib ke atasnya. Isyak wajib tak ditunaikan? Wajib, kerana dia sembuh pada masih lagi waktu solat berkenaan. Jadi ketika dia gila, saat itu tak wajib. Dan itulah pandangan yang kuat. Ya, samalah dalam isu-isu yang lain lah. Ya, apabila seseorang yang ditakdirkan gila, pada saat dia gila itu, hukum kewajipan ke atasnya dah pun terangkat. Sebab itu dalam salah satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, rufi'al kalam itu dikata terangkat sesuatu kewajipan itu apabila seorang yang tidur kecuali telah sedar, jahil apabila ilmu, dan yang ketiganya apabila seorang itu waras daripada penyakit gilanya. Tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan kita ini dalam bab yang berkaitan dengan berakal ini, insya-Allah pada siri akan datang. Wallahu a'lam. Aku lihaza wa astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Kalau ada perbincangan, maaf Bilal bagi seminit. Kalau ada perbincangan kita lepas azan. Ada perbincangan, tak ada perbincangan? Bagi azan dulu lah.
أشهد أن محمدا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن Rasulullah wasyarab. Ya tuan-tuan, kalau ada perbincangan satu dua, kalau ada, kalau tak saya akan tangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jusam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala asrina al-muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.